Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jumpa lagi. Okey, untuk sesi yang seterusnya kita akan terus kepada kelas kita baju mini kurung Muka surat 24 dan 25. Okey. 24 dan 25 ni. Yang ada buku pastikan standby buku. Kalau ada nota-nota yang orang kata apa yang perlu anda tulis supaya orang kata lebih lagi orang kata apa anda ulang kaji dengan cara yang berkesan insya-Allah. Dan lepas tu pastikan cuba buat. Okey. Bila dah ada buku nak jadi pakar jahitan ni lagi bagus. Sebab apa? Bila rasa terlupa ke ataupun nak tengok rasa macam nak buat baju kebaya lah, buka aje. Ada baju kebaya kat sini, ikut sajalah. Kalau tak faham boleh tanya. Okey. Katalah cikgu rasa macam nak buat baju peplum untuk anak lah. Buka ni ada. Okey, baju peplum untuk sebenarnya untuk kita punya pola ni anda boleh gunakan untuk dewasa dan kanak-kanak. Sangat-sangat senang. Okey, so jom. So tanpa melengahkan masa, jom saya tunjukkan dan pastikan anda fokus. Okey, fokus. Alright. Okey, so kalau ada apa-apa soalan nanti boleh letak di ruangan komen. Alright, so saya akan pergi kepada sebelah belakang Belah depan kita dah buat. Sekarang ni saya nak fokus bahagian belakang pula. So jom kita ikut. Tengok dasar dia. Tengok dia punya gambar raja. Senang buku ni. Sebelah-sebelah sayang. Yang mana ada buku boleh tengok dasar belakang. Sekarang ni kita akan buat dasar belakang. Ini adalah dasar. Sebelah ni adalah gambar raja. Okay, so saya akan mula Tengok. Dia bermula dengan angka 10 ke 15. Sama ukuran 5 ke 10. Ni maksudnya macam mana tahu? Kan kita dah buat dasar depan. Kita garis saja daripada 10 tu. 10 dekat bawah ni daripada labuh 10 ke 15. Arahan dia cakap sama ukuran 5 ke 10. Okey, so maksud dia macam mana cikgu? Alright, saya tunjuk kat sini. Okey, 5 ke 10 dia kata sama kan? So anda ukurlah. 5 ke 10 ni kita punya ukuran adalah 11,5. Ukurannya adalah 11,5. So kita gariskan lurus dulu. Okey, kita garis lurus dulu. Gariskan. Alright. So tadi kita dapat 11,5. Daripada 10 sekarang ni kita nak cari titik 15. Sama dia cakap. So kat sini pun samalah tanda 11,5. Jadi dekat sini titik 15. Senang ke senang sangat. Okay. Alright. So teruskan kita teruskan kepada arahan yang kedua adalah 15 ke 26. Tengok. Dekat buku tu tengok 15 kat mana? 15 dekat bawah. Di sini. Sekarang kita nak cari titik. Sebenarnya kat situ tulis 16. Kita nak cari titik 16. Labur baju, garis lurus ke atas. Senang je, garis je lurus. Macam mana nak garis lurus? Senang je sayang. Ambil pembaris L ni, kan letak macam ni. Secara automatik dia akan menjadi lurus. Okey? So nampak? Letak macam ni. Tegakkan dia. Titik 15 ni bawa naik ke atas. Pegang elok-elok garisan ni. Gariskan. Boleh ke boleh? Okey. Seterusnya, secara automatik dekat sini jadi 16. Okey, 16. Okey, sekarang kita nak tengok. Okey, so sekarang kita nak teruskan kepada arahan yang seterusnya. 10 ke 11. 10 ke 11. Sini sama je sayang. Okey, sama je. So kita dah ada titik kat sini. Gariskan sahaja. Senang ke senang? Kita cuba buat formula untuk anda, menyenangkan anda lah. Senang cerita. Okey, 11 kita dah dapat. Sekarang ni kita nak cari 16 ke 17. Okey, sekarang ni anda tulis kat situ dada bahagi 4. Kat sini 16 kita sayang.
Okey, kat sini 16 kita. Sekarang ni kita nak cari 17. Okey, kalau anda tengok dalam gambar raja, arahan dia adalah dada bahagi 4. Dada kita adalah 38, kita bahagi 4 dapat 9,5. Okey. So, daripada 16 ni tandakan 9,5. Kadang-kadang kita dah tak perlu dah ikut arahan ni. Sebab apa tahu? Kita boleh garis je sayang. Okey, garis je kat sini, ikut je garis. Lagi senang. Okey. So saya gariskan supaya nanti kita tulis je nombor dia. Yang kat sini kita gariskan sebab dia sama sayang. Okey, sama bahagian-bahagian dia. Ada yang tanya, boleh ke cikgu kalau nak buat pola depan belakang? Boleh sayang. Boleh. Sebab apa? Kan saya dah ajar. Kita dah ajar dah macam mana nak buat pola depan belakang. Yang bezanya cuma bahagian dia punya keruk leher, kemudian dia punya bahagian ketiak. So kita dah tunjukkan kalau nak buat depan belakang boleh, tak ada masalah. So arahan seterusnya kat sini jadi 17. Okey. Kat sini jadi titik 17. Alright. So saya dah dapat titik 17. Kita nak teruskan 18, 19. 18 kat sini sayang. Terus je tulis. Kita dah dapat titik 18, dia sama je. Kat sini titik 19. Okey, 18, 19. 18, 19 pinggang ke punggung. Okey. Kemudian 16 ke 20. Sekarang ni kita nak cari titik 16 kat sini sayang. Sebab tu saya cakap bila ada buku lagi senang lah 16 kita nak cari titik 20. Arahan dia dekat situ dia bagi tahu bahu bahagi 2. Bahu saya 14,5 bahagi 2. 7 suku. So kita tandalah kat sini. Tandakan 7 suku. So kat sini jadi titik 20. Titik 20. Okey, 20 ke 21. Okey. Sebelum anda dapatkan titik 20 ke 21, sebab kita dah selalu mengajar kan asas-asas dia. Pastikan bila dah dapat titik untuk bahu bahagi 2, garis lurus ke garisan dada. Bahagian ni kita garis lurus ke garisan dada. So kita gariskan dulu sayang. Gariskan dulu. Okey, kemudian 20 ke 21 ni turunkan 1 inci. Turunkan 1 inci. So dekat sini 21. Lepas tu daripada sini garis lurus ke bawah. Kat sini 22. Senang ke senang? Senang kalau anda dah tahu cara yang betul. Okey? Pastikan anda tulis nota, yang dah ada buku nota, take note. Apa yang orang kata ada apa-apa input yang saya cuba sampaikan, anda boleh take note. Kemudian dia cakap kat sini 23. 23 ni adalah titik tengah 20, 21. Atas ni kita dah abaikan tau. Atas ni kita dah tak guna dah. Okey? Bila kita nak dapatkan untuk dia punya keruk ketiak dia ni, kita ambil daripada 21 ke 22. Titik tengah. Macam mana nak dapat titik tengah? Anda letak tali tip macam ni, 21 ke 22. Dapatkan, lipatkan titik. Kita nak dapatkan titik kat sini. Secara automatik dekat sini menjadi titik 23. Nampak tak? Okey, menjadi titik 23. So arahan dia seterusnya 23, 24. So 23 ke 24, arahan dia masukkan suku inci sahaja. Bahagian ni anda kena alert Kalau depan, bahagian depan kita masukkan 3/4. Ini adalah formula formula. Kena orang kata setiap baju inilah dia cara nak buat bahagian keruk ketiak. Bahagian depan mesti kita masukkan 3/4. Ini formula. Bahagian belakang kita masukkan suku sahaja. Untuk apa? Sebab apa? Untuk orang kata kita nak bila kita pakai baju tu bahagian ketiak kita selesa.
Tak adalah orang kata bila kat belakang tu, bila kita keruk banyak kan, apa akan jadi? Dia akan jadi ketat tau. Bila kita nak bergerak, dia tak selesa. Boleh faham tak ni? Sebab tu kita ambil keruk dia suku sahaja. Okay? Baju kanak-kanak pun sama sayang. Okay? Baju kanak-kanak pun sama. Cuma kalau macam baby tu, baby ni bukannya banyak bergerak, dia baring je kan. Baby tu dia baring je. Nanti anda akan tengoklah nanti dalam buku kita, saya akan tunjukkan. Okay? Baju baby siap kita bagi lagi. Ukuran semua siap. Okay? Yang tak sabar nak buat baju untuk anak. Ramai yang dah WhatsApp saya, cikgu bila. Kan? Tunggu 11 hari bulan insya-Allah kita akan keluarkan. Okay? Nampak tak? Kita gariskan. Okey, ada yang tanya, cikgu baju ni tak ada dad belakang. Tak ada belakang, dad belakang ya. Seperti yang saya beritahu, okay, kalau anda perasan dalam buku tu dia ada tanda lipatan. Boleh, anda nak buat dad boleh, kalau tak nak buat dad pun boleh sayang. Kan? Kalau nak buat dad pun boleh, tak nak buat dad pun boleh sayang. Kalau buat dad, nanti saya tunjukkan sekejap lagi. Lepas kita dah dapat 23 tadi, 23 kat sini secara automatik jadi titik 24. Okey, jadi titik 24. Sekarang kita nak cari 17. Sini 17, kita nak cari titik 25. Ini adalah ukuran keliling dada. Okey. 17 ke 25, arahan dia adalah dada bahagi 4 tambah suku. Untuk belakang kita tambahkan suku sahaja. Alright. So, dada saya 36 bahagi 4, kita dapat 9,5 tambah suku sahaja. Untuk kelonggaran bahagian belakang. Bahagian depan tadi kita tambah kelonggaran 3/4. Bahagian belakang kita tambah kelonggaran suku sahaja. Boleh ke boleh? Okay? Alright. So, kelonggaran. So, cantumkan 21, 23, 24 dan 25. 21, 24 dan 25. Sambungkan. Okay? So, kita sambungkan. Pakai pembaris L ni, pastikan dapat titik 24 ke 25. So, tak ada masalah untuk kita dapatkan lengkungan ketiak dia. Okay? Sekarang ni kita dah settle, dah sampai ke titik 25. Yang seterusnya saya nak cari 19 ke 9. Sini. 19 ke 9 ni senang sayang. Sebab dia sama dengan ukuran 4 ke 9. So, titik dia titik yang sama. Okey, titik dia titik yang sama. So, kita dah dapatlah secara automatik 19, 9. Ini sebenarnya adalah kita nak buat pola banyak cara. Saya dah sampaikan cara dia berpisah pola satu-satu. Kan? Pola yang kita buat secara orang kata depan belakang yang sama. Ini namanya pola kembar. Kan? Depan belakang sebelah-sebelah. Okey, pola berkembar. Alright? 19 ke 9 kita dah dapat. Sekarang ni kita nak cari titik 26. 26 kat sini sayang. Okey, 26 kat sini. Macam mana kita nak cari titik 26 ni? Dia kata masukkan setengah inci. Sebelum nak masukkan tu, kita kena bentukkan dia dulu sayang. Okey, daripada 25 ni, garis lurus ke 9. Garis lurus ke 9. Pola ni boleh buat baju kurung moden ke cikgu? Boleh sangat sayang. Dia sebenarnya sama je. Cuma mini ni dia, kalau kita panggil mini dia pendek. Kalau kurung moden dia labur. Boleh faham tak? Ikut labur yang kita nak. Kalau kurung moden ni biasa dia paras atas lutut ataupun paras lutut. Boleh sayang, tak ada masalah. Dia boleh ikut pola yang sama. Alright. So, saya gariskan kat sini. Nampak? Dia sama, dia titik yang sama. Okey? Kemudian dekat sinilah kita nak cari titik berapa tadi? Okey? Titik 26. Dekat sini. Okey, untuk bahagian ni, okey, saya nak tunjukkan dia ikut yang depan Yang depan kita masukkan 1 inci kan? Betul ke betul? So, yang belakang ni pun sama. Kita masukkan 1 inci.
Nampak? Bila kita dah masukkan 1 inci, yang dekat sini nanti kita akan buang. Kalau tak, baju kita jadi lurus je, tegak je. Kita tak nak lah. Tak nak lah baju kita tu orang kata nampak tegak je macam tu. Bukan orang kata apa, bukan kita nak sangat bentuk, nak nampak bentuk cutting, tak. Supaya kita nak baju tu terletak, cantik. So kita masukkan dan bentukkan dia. Bentuk ke sini, dan bila nak cantumkan daripada pinggang ke punggung, mesti pakai yang ni. Jangan buat lurus, tak boleh nanti baju kita tak cantik, nampak lurus. Okey, samakan dia. Macam tu. Kat sini nanti kita buang. Okey. So, bahagian dart ni, okey, saya akan tunjukkan. Bila kita nak dapatkan dart, wajib kena ada ukuran mercu ke mercu dan juga labuh mercu. Tu kepada anda yang nak tambah dart lah. Baju mini kurung kita ni tak ada dart sayang sebenarnya. Tapi tak apa, saya tunjukkan. Okey, sebelum saya tunjukkan dart, saya nak habiskan dulu yang bahagian lagi tiga barisan ke bawah ni. Okey, 26 kita dah dapat. Sekarang ni 16 ke 16A. Ini adalah bahagian leher. 16 ke 16A. Ukuran leher bahagi 6. Ni senang saja sayang. Bila kita dah siap bahagian depan, dah tak perlu kita susah-susah nak kira. Okey, ambil je, ukur balik. Daripada leher depan kita ni 2,5. So kita ambil dekat belakang 2,5 juga. Mesti sama. Mesti sama. Kalau tak sama, nanti kita nak cantum, dia jadi tak sama lah sayang. Okay, so kita kena buat 2,5 juga ke sini. Ni maksudnya lebar leher kita. Boleh ke boleh? So kat sini 16A. Ikut je nombor yang tertera kat situ tu. Sekarang ni 16 ke 16C. Turunkan setengah inci. Dia ada tulis kat situ boleh berubah dalam kurungan. Maksud dia apa? Maksud boleh berubah tu, maksud dia kalau misal kata kita bersaiz besar, kan? Badan yang dah saiz L, anda boleh turunkan 3/4. Kalau dah bersaiz besar, boleh turunkan 1 inci. Untuk keselesaan. Okey, anda bayangkan bila kita badan besar tetapi kita turunkan setengah inci, dia akan jadi ketat kat belakang sayang. Tak selesa nanti. So, bila kita nak memberi keselesaan kepada si pemakai yang berbadan plus size, bagi dia keruk lebih sikit. Keruk 1 inci. Boleh ke boleh? Alright. Kena tulis tulis take note dekat dalam nota tu. Supaya anda tahu. Dia boleh berubah. Saiz kecil kita turunkan setengah saja. Alright. So, kat sini saya turunkan setengah inci. Dan kita freehand, bentukkan dia, touch daripada ini tadi 16 C. Okey. So kita bentukkan dia. Freehand saja. Macam tu, touchkan dia. Boleh ke boleh? Alright. Bila kita dah dapat titik tu, secara automatik yang ni kita garislah untuk bahagian bahu. Gariskan. Nampak ke nampak? So, bahagian leher kita dah siap. Okey, sebenarnya saya punya pola dah siap tau. Ini kalau tak ada dart. Okey, kalau tak ada dart, dekat sini tanda lipatan. Okey, dan dekat depan ni pun tanda lipatan. Dan satu lagi saya ingatkan, bila kita buat yang tak ada dart, yang tak ada zip. Tak ada zip. Kalau kita buat baju yang tak ada zip, pastikan leher ni anda boleh buat leher baju kurung ataupun leher tu bukaan dia luas sedikit, yang orang kata boleh masuk kepala. Nak buat bulat pun sebenarnya tak ada masalah, tetapi asalkan dia boleh masuk kepala. Besarkan sikit je. Dan juga satu lagi boleh buat leher sampan, kan? Leher sampan dia senang untuk kita masuk kepala. Okey, itu kalau anda tak nak buat zip belakang. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau untuk baju ni saya akan tunjukkan lah. Sebab sambil-sambil saya buat baju, kita boleh ajar anda macam mana nak buat zip belakang dan juga zip pada tangan. Alright, so yang bertanya macam mana nak buat dart, macam saya bagi tahu tadi, bila kita nak buat dart, mesti ada ukuran
Mercu. Mercu ke mercu sayang. Ukuran mercu ke mercu. Kena ukur lah. Saya dah ajar cara ukur. Untuk malam ni kita tak tunjukkan lah. Sebab kita dah ajar untuk bahagian mercu ke mercu. Ni nama dia mercu ke mercu. Satu lagi kalau nak buat dart, ukuran yang wajib ada ialah labuh mercu sayang. Labuh mercu. Dua ukuran ni wajib ada. Okey. So macam saya dah biasa buat baju, saya tahu ukuran mercu-mercu yang standard adalah 6.5. Boleh ke boleh? Kemudian labuh mercu ni 9 ataupun 9.5. Ikutlah, ada orang kena ukur lah. Ada orang 9, 9.5. Cara nak ukur dia macam mana? Sekali imbas lah saya bagi tahu. Untuk mercu ke mercu, ukuran dia adalah pada kita punya garis mercu. Okey, garis dada kita yang paling tinggi. Pada bahagian tengah-tengah. Okey, yang paling tinggi. Mercu ke mercu. So kalau nak lagi satu labuh mercu adalah daripada bahu ke mercu. Paling tinggi juga. Boleh faham ke faham ni? Kalau nak lebih lanjut, nak tahu cara mengukur macam mana, sebenarnya dalam saya punya Facebook tu semua dah ada complete. Nanti anda boleh tengok, dan juga kita punya channel YouTube. So anda boleh subscribe kita punya channel YouTube untuk anda belajar secara percuma dan juga mudah, insya-Allah. Alright, so kita dah ada dah. Mercu ke mercu tu mesti dibahagi dua sayang. Mercu-mercu bahagi dua. Saya dapat berapa? 3 suku. Betul ke betul? Okey, betul ke betul? 6.5 bahagi 2 dapat 3 suku. Betul ke? Saya ukur kat sini. Okey. Alright, betul, dapat 3 suku. So cara dia macam mana? Bila kita cakap berkenaan dengan dart, ia adalah daripada garisan pinggang. Garisan pinggang dekat sini sayang. Jangan salah tempat. Okey, jangan salah tempat. So kita akan mulakan dart tu daripada garisan pinggang. Okey, cara dia macam mana? Daripada 18 ni anda ambil ukuran mercu ke mercu bahagi 2. Okey, mercu ke mercu bahagi 2. So mercu ke mercu saya 6.5 bahagi 2, kita dapat 3 suku. Tandakan sayang kat sini. Kita nak buat belakang je Okey. So kemudian bila kita nak kecilkan, saya tak nak buang 1 inci sebab nanti baju tu boleh nak buat, tak ada masalah. Tetapi untuk yang kali ni saya nak tutupkan dia sedikit saja. Saya nak tutup dia setengah inci. Bila saya nak tutup setengah inci, saya ambil suku sebelah kiri, suku sebelah kanan. Saya nak tutup sedikit saja sebab kita tak nak baju tu ketat. Tak nak nampak terlampau shape. Alright, kalau nak nampakkan dia lebih shape, anda boleh masuk setengah sebelah kiri, setengah sebelah kanan. Okey, setengah sebelah kiri, setengah sebelah kanan. Tetapi pastikan lepas dah buat dart, cuba kira dapat tak pinggang. Okey, kat sini 3, dekat sini 8/3/4. Sebab kita tak nak terlampau ketat sangat. So untuk belakang saya dapat 35 untuk bahagian pinggang. Okey, daripada 32. So okey lah. Sebab depan dah, maknanya dia cantik tau. Nanti saya tunjukkan macam mana kejadian dia. Dia lebih cantik sebenarnya. Okey, alright. Okey, so daripada tengah ni garis lurus ke garisan dada sayang. Macam mana nak garis lurus? Saya dah selalu ajar Kalau kita rasa macam nak pakai pembaris ni macam banyak kerja, sebenarnya anda boleh buat macam ni. Kan? Kat sini kan tadi tengah dia kita ambil 3 suku. So kat sini anda tandalah 3 suku. Kemudian dekat bawah ni buatlah garisan ataupun tanda 3 suku. Sebab kita nak buat garisan ke atas dan juga ke bawah. Senang ke senang. Kita cuba sampaikan kepada anda supaya anda mudah boleh buat. Yang selama ni pening-pening cakap cikgu saya belajar banyak tempat tapi masih juga tak boleh buat. Kan? Bila bersama dengan Tizaza ni kita berikan cara penyampaian yang sangat-sangat mudah untuk anda ikut. Okey, ada yang tanya ada tambah kelonggaran tak untuk buat dart? Macam ni sayang. Okey, kelonggaran dia anda boleh kurangkan dekat sini.
Ataupun macam saya cakap tadi, kalau kita tak nak, orang katakan baju kita ni sebenarnya memang dah longgar sayang. Anda kena faham saya cakap ni. Okey? Baju kita ni dah longgar, sebab itulah dat saya ambil suku je. Orang kata sebagai kita nak buat baju kita tu lebih nampak. Dat ni adalah orang kata kekemasan tau, kekemasan yang menampakkan baju tu lebih cantik terletak. So saya masukkan suku sahaja. Lepas tu kan tadi kita dah kira balik. Okey, kita kira balik. So saya punya pinggang ni bila saya dah tutup dat, pinggang saya dapat untuk belakang belakang saja saya dapat 35. Pinggang sebenar saya 32. So ada lagi kelonggaran kat situ. So okeylah untuk dat ni saya buat suku je. Terpulang kepada anda kalau anda rasa nak buat dat setengah, lepas tu kira balik pinggang ni. Okey, kira balik. Kalau ada kelonggaran dalam 3 inci okey. Okey, misal kata bila dah kira, alamak ngam-ngam pinggang takut ketat pula. Okey, so anda buat suku sahaja. Boleh faham ke faham sangat ni? Okey, alright. So untuk bahagian atas, okey, daripada atas nak buat dat atas, cara dia untuk belakang untuk belakang boleh gunakan ini dia tadi labur mercu 9.5. So anda boleh kira lah. Kalau daripada sini 9.5 dah betul-betul paras kita punya dada. Okey, dan yang bawah, formula untuk dat bawah ni adalah 4.5 untuk dewasa. Kalau kanak-kanak boleh buat 3.5. 4.5 untuk dewasa. Kanak-kanak boleh buat 3.5. So cantumkanlah. Nampak ke nampak? Senang ke senang sangat? Okey. Cantumkan dia. Okey. Alright. Nampak? So dah pun siap kita punya pola. Okey. Untuk yang kali ni, untuk baju mini kurung ni, alright, saya akan buat zip sorok pada bahagian belakang dan juga zip sorok pada bahagian tangan. Siapa kat sini yang excited nak belajar, yang nak tahu sebab nak jahit baju raya untuk tahun ni, pastikan anda tak lepaskan peluang untuk belajar sampai habis. Okey? Untuk belajar sampai habis. Okey, untuk yang seterusnya nanti saya akan tunjukkan cara pola buat tangan pula. Tangan yang apa tahu? Tangan ni tangan yang ada zip. Dia ada ukuran dia. Nanti saya tunjukkan macam mana nak ukur bahagian bawah tangan. Okey, zip dia berapa inci. Okey, leher sampan ni kalau untuk dewasa, bukaan belakang dia macam ni sayang. Ni saya bagi ekstra lagi. Leher sampan dia macam ni. Okey, belakang kita boleh ambil keruk dia. Keruk dia untuk belakang Kalau biasa untuk dewasa boleh ambil 3 inci. Jarak daripada sini ke sini. Lepas tu bukaan dia ni boleh ambil 2.5. So dia macam sampan lah. Untuk belakang pun sama. Belakang kena keruk lebih sikit sayang. Okey, belakang keruk lebih sikit. Depan dia ambil 2.5. Dia bentuk sampan. Nanti boleh buat bentuk sampan. Kalau nak lebih, orang kata lebih nampak lah kan. Lebih nampak. Ni bahagian baju kita lah. Okey, bahagian baju kita. Hari ni kita dah siapkan kita punya pola belakang. Pola depan kita dah siapkan. Siapa yang terlepas untuk pola depan boleh tengok balik. Dan kita akan buat pola bahagian tangan. Tangan berzip Saya akan tunjukkan macam mana nak buat tangan yang ada zip. So tahniah kepada anda yang tonton, yang belajar sampai habis. InsyaAllah kita akan jumpa untuk episod yang seterusnya. Untuk kita siapkan kita punya pola tangan pula. So, setakat ini saja. Dan terima kasih banyak-banyak. Doakan anda semua dipermudahkan segala urusan. Kaya dan berjaya dunia dan akhirat. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Terima kasih banyak-banyak.